Kurang kita baca sebutir lah, baca sebiji. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tanbihul ghafilin. Kitab Jawi muka surat 12. Tanbihul ghafilin Jawi muka surat 12. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Babul ashiru fi bayani haqqil mar'ati ala zawjiha wa qati'i silatil arhami. Bermula bab yang ke-10 pada menyatakan hak perempuan. Maksud perempuan di sini hak isteri. Jadi yang bergelar isteri bolehlah dengar, dan yang bakal jadi isteri pun kenalah dengar. Yang dah jadi isteri kena dengar, yang bakal jadi isteri pun kena dengar, yang suami pun kena dengar lah juga. Baik, mudah-mudahan kita mendapat rahmat, petunjuk, hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kita berusaha memperbaiki amalan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, bermula bab yang ke-10 pada menyatakan hak perempuan, yakni isteri atas suaminya perempuan. Dan yakni dalam bab yang ke-10 ni nak menyatakan hak isteri atas suaminya dan nak menyatakan tentang orang yang memutuskan berkasih-kasihan. Sedang molek lah tu tajuk. Sedang elok tajuk. Apa hukum orang yang qati'i silatil arham, orang yang memutuskan silatul rahim. Sedang molek lah tajuk ni. Dan orang yang berkasih-kasihan dengan segala keluarganya. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lain tak okey satu handphone ni. InsyaAllah. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bermula wajib atas laki-laki. Mana-mana laki-laki yang berasa dia laki-laki. Wajib di sini dengan makna wajib pada syarak, wajib syar'i. Maksud wajib di sini bukan wajib akli, bukan wajib aridi, bukan wajib adi dah. Sini wajib syar'i, yakni sesuatu perkara yang diperintahkan oleh Allah sebagai perintah yang putus, sebagai perintah yang muktamad. Mana-mana lelaki tak boleh mengecualikan diri. Maksud lelaki di sini kena kepada suami ataupun datuk ataupun pak saudara. Kalau seandainya dalam keluarga tu masih lagi ada suami, suamilah. Kalau tak ada suami, bapak datuk lah. Kalau tak ada datuk, pak saudara lah. Jadi wajib maknanya suatu perkara yang dituntut oleh Allah di atas tiap-tiap lelaki. Yang bergelar suami, yang bergelar ayah, yang bergelar datuk, yang bergelar bapak saudara. Wajiblah mengajarkan segala ahlinya. Maksud ahli ni anak isteri. Wajiblah laki-laki tadi tu, wali-wali tadi tu mengajarkan segala ahlinya, makna anak isterinya, tertib mengambil air sembahyang. Mana-mana suami wajib mengajar isteri dan anak-anak cara mengambil air sembahyang. Dengan makna seandainya suami tadi dia tak mengajar isteri dia ataupun anak-anak dia bagaimana cara mengambil wuduk, maka berdosalah suami tadi.
dan niat tayammum. Jadi kalau suami, kalau orang perempuan sebelum dia ada suami, maka bapa dia dah yang wajib ajar. Bila dia dah bersuami, suami dia yang wajib ajar. Contoh dia anak dara, dia tak kahwin lagi, bapa dia lah yang wajib ajar anak dia tadi yang perempuan cara, ataupun anak-anak dia lah cara mengambil wuduk. Macam mana ambil wuduk? Nak guna air yang bagaimana? Air mutlak ke, air mutanajis ke, air musyammas ke, air musta'mal ke, air mutaghayyirah ke, air Pepsi ke, Coca-Cola ke. Jadi kena belajar lah. Siapa yang wajib mengajar tadi? Suami ataupun bapa ataupun datuk ataupun pak saudara wajib. Jadi kalau seandainya ada di kalangan mereka tadi tu tak mengambil tugasan ni, sekadar contohnya dia suami dia bagi rumah, dia hanya bagi rumah, dia hanya bagi pakaian, dia hanya bagi makan minum, dia hanya bagi duit belanja saja, tapi tidak mengajarkan ahlinya akan tertib mengambil air wuduk dan tayammum dan mandi janabah dan mandi haid dan mandi nifas dan mandi istihadah dan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, maka dosalah suami tu. Jadi ingatlah pada suami-suami, jangan kita merasakan diri kita telah menjalankan tanggungjawab sebagai suami yang diperintah oleh Allah. Jangan kita merasakan kita adalah suami yang dah menjalankan perintah Allah dengan sekadar memberi rumah yang selesa, pakaian yang selesa, bagi duit belanja, makan minum. Ada lagi kewajipan yang Allah perintah ke atas kita suami, iaitu mengajarkan isteri dan anak-anak kita umumnya ilmu fardu ain lah, mudah. Sebab kalau nak sebut satu-satu banyak tu kan. Bab tayammum, bab mandi wajib, bab air, bab cuci najis. Banyak. Maknanya fardu ain lah. Fiqah maknanya. Wajib suami mengajar isterinya ilmu fiqah yang bersangkut paut dengan syarat rukun sah batal ibadat. Jadi mana-mana isteri yang suami tak bagi, tolong. Mana-mana isteri yang suaminya tak memberi mereka pendidikan fardu ain ni, wajib minta. Jangan diam. Wajib bising. Wajib bising kan. Awak bila nak ajar saya fardu ain? Awak bila nak ajar saya fardu ain? Awak bila selang-selang? Awak bila nak bagi saya duit? Selang-selang. Ni bila nak bagi duit yang selalu. Bila awak ngajar fardu ain tak ada pun keluar. Kalau suami tak bagi duit berbunyi, tapi kalau suami tak ngajar fardu ain, diam je. Bahkan itu yang terlebih penting. Itu yang terlebih penting. Suami jangan lepas tangan. Suami jangan lepas tangan. Dah tu soalannya. Kalau dia suami tadi dia hanya pandai untuk diri dia, tapi tak pandai nak mengajar anak bini, macam mana nak buat tu? Wajiblah dicari jalan lain supaya terlepas tanggungjawab dia. Contohnya mana? Memanggil guru untuk mengajarkan isteri dan anak-anak dia, ataupun menyuruh isteri dan anak-anaknya pergi mencari ilmu. Sebab tu haram suami melarang isteri khususnya untuk belajar ilmu fardu ain. Kalau suami tak mengajarkan ilmu fardu ain, suami dia tidak alim, suaminya hanya tahu untuk diri sendiri tapi tak pandai cara nak mengajar, dia tak tahu, untuk diri dia sendiri lepas, maka jangan melarang isteri nak belajar fardu ain. Jadi isteri kalau dia keluar rumah tanpa izin suami untuk pergi belajar ilmu fardu ain, contohnya ilmu fiqh, untuk dia tahu tentang solat yang bersangkut paut dengan solat, sah batal syarat rukun solat, bab haid, bab nifas, bab istihadah, ilmu tauhid tentang akidah, ilmu tasawuf untuk membersihkan hati daripada penyakit-penyakit yang menjadi asbab amalan kita dibatalkan oleh Allah pahalanya, maka suami tidak ada hak melarang isterinya belajar fardu ain. Sama ada isterinya keluar tadi tu maknanya dalam keadaan dia tahu ataupun dia tak tahu, maknanya suami tak boleh larang.
Suami wajib memberi keizinan. Kalau andai kata ada suami yang melarang isteri belajar fardu ain, maka itu di antara asbab ataupun sebab-sebab yang para isteri boleh mengadukan kepada pihak yang berkenaan lah, Jabatan Agama Islam. Boleh telefon Jabatan Agama Islam ataupun boleh pergi Jabatan Agama Islam, buat laporan, mengatakan bahawasanya suami saya melarang saya membuat kewajipan saya terhadap Allah. Itu satu kezaliman. Kalau dia berkerah juga, dahlah dia tak mengajar, dia melarang pula, maka haruslah isteri tadi minta cerai. Boleh. Kecuali suami dia mengajar. Suami dia mengajar. Kalau suami dia sendiri mengajar ilmu fardu ain, kemudian suaminya larang jangan nak pergi belajar tempat lain, online tak peduli, bertelaki tak, mana awak tak boleh, awak jangan pergi belajar sebab saya dah ajar awak pada waktu-waktu tertentu, saya dah ajar awak fiqh, tauhid, tasawuf, tajwid dan sebagainya. Maka dalam keadaan seperti itu wajiblah isterinya tadi taat. Sama lah ni, isterinya nak mengaji secara online, tengok dulu. Kalau mengaji secara online, contohnya sekarang ilmu tasawuf ataupun ilmu tauhid ataupun ilmu fiqh yang bersangkut paut dengan ibadat kita, suami tak boleh larang isterinya nak mengaji secara online. Wajib suami memberi keizinan. Wajib bagi keizinan. Kalau suami tak izin, dia belajar diam-diam dalam bilik, belajar tauhid dalam bilik secara online, belajar diam-diam secara online ngaji fiqh, tidaklah dinamakan isteri yang derhaka kepada suami. Kalau suami dan isteri keluar diam-diam pergi belajar tauhid, belajar bab haid, tidaklah dikatakan isteri yang derhaka kerana keluar rumah tak minta izin. Adapun kalau isteri nak pergi belajar ilmu yang fardu kifayah, itu wajib dengan izin suami. Ataupun nak mengaji secara online fardu kifayah, nak mengaji kitab sirah contohnya, nak mengaji tarannum contohnya, berlagu, bukan nak mengaji betulkan tajwid, nak berlagu, bukan fardu ain, tu fardu kifayah. Ataupun nak pergi mengaji sirah ke contohnya, ataupun nak pergi kursus masakan, ataupun nak pergi belajar ilmu jahitan, ataupun isteri nak pergi ilmu pertukangan, wajib minta izin suami. Kalau suami tak bagi, haram keluar. Kalau dia keluar, berdosa. Dia namakan isteri yang derhaka kepada suami kerana keluar rumah tanpa izin. Kalau suami larang, isteri nak belajar ilmu fardu ain, itu namanya suami yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, suami yang menzalimi isteri dia. Itu salah satu kezaliman, melarang isteri menunaikan kewajipan isteri terhadap Allah. Dia larang isterinya semayang, dia larang isterinya tutup aurat, dia larang isterinya ngaji fardu ain. Ada pun habis. Fardu kifayah, ilmu fardu kifayah itu wajib minta izin. Jadi suami, ingat pada suami yang tak bertindak segeralah. Yang tak bertindak segera. Kalau kita ada suami tak mengajar, kita sendiri isteri kena bertindak. Sebab itu amalan kita sendiri, akhirat kita sendiri, alam barzah kita sendiri. Suami yang tidak mempedulikan tentang nafkah dia, memberi apa tadi tu, nafkah yang bangsa dunia, rumah tempat tinggal ataupun perbelanjaan, ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ilmu, bukan merupakan satu lesen untuk isteri menderhakai Allah Subhanahu wa taala. Isteri ni memang, suami memang tak peduli tentang agama bini dia. Bahkan suami dia pun tak semayang, suaminya pun pakai seluar pendek, suami dia pun bergaul bebas dengan macam-macam lah. Maka itu bukan satu lesen untuk isteri menderhakai suami, itu satu. Dan itu bukan satu lesen untuk isteri meninggalkan kewajipannya terhadap Allah. Dia wajib kena semayang macam biasa, walaupun suaminya macam Fir'aun sekalipun. Walaupun suaminya macam Fir'aun sekalipun, si isteri wajib sembahyang, wajib tutup aurat, wajib jaga pergaulan, wajib ngaji fardu ain. Suami tak nak jalankan tanggungjawab mengajar, itu dosa dia dengan Allah. Akan ada hukuman dia nanti di hari kiamat kalau dia tak bertaubat. Jadi isteri kena cari bekalan sendiri. Sebab itulah
Islam membenarkan tadi, dia boleh keluar mengaji fardu ain walaupun suami yang zalim tadi tak mengizinkan. Dia kata aku tak redha kau pergi belajar fardu ain. Boleh langgar. Boleh langgar. Kalau kau keluar rumah pergi belajar fardu ain, jatuh talak kata dia. Itu boleh mengadu pada jabatan agama. Boleh pergi jabatan agama kerana suami mengugut isteri supaya meninggalkan perintah. Jatuh Jatuh. Sebab dia kaitkan dengan keluar rumah tu. Halang-halang dah jatuh tu pergi jabatan agama terus. Pergi jabatan agama terus. Tok Qadi saya nak buat report ni tadi. Suami saya larang. Larang saya keluar rumah belajar fardu ain sedangkan dia tak pernah mengajar pun saya. Tiba-tiba dia kata kalau keluar rumah jatuh talak. Memang patut pun kena keluar. Memang sebab tu suami yang macam tu harus. Kalau isteri minta cerai tidak dilaknat oleh Allah kerana sebab maknanya dia minta cerai itu adalah masuk dalam kata sebab-sebab yang diharuskan minta cerai. Sebab suami itu tak ada keberkatan. Kalau jadi macam tu tidak membawa berkah pada diri dia. Lainlah kalau suami tadi tak sembahyang, tak ada apa, tapi dia tak pernah larang pun bini dia nak sembahyang. Itu lain. Ni dahlah dia tak bagi, dahlah dia tak ajar, larang pula, ugut pula. Itu satu kezaliman. Jadi kalau isteri tadi pergi jabatan agama Islam ataupun dia minta cerai, tak masuklah dalam kata kategori isteri yang derhaka yang dilaknat oleh Allah. Yang dilaknat oleh Allah ni kalau isteri meminta cerai tanpa sebab yang dibenarkan oleh syarak. Suami tak bawa keluar makan tempat kedai viral, diminta cerai, tu tak boleh. Suami dia tak ajak keluar pergi pasar malam, dia minta cerai. Kambing 40 hari. Dia kata kawan-kawan semua pergi kambing 40 hari. Tengok dalam story dia orang semua suami-suami bawa pergi makan tempat sedap-sedap. Awak tak pernah sekali pun nak bawa pergi makan. Ceraikan saya, kata dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau yang kawan-kawan yang pakai kitab Rumi, dia mungkin memang tak sama sikit dia punya ayat dia. Nanti insya-Allah saya beli kitab Rumi yang sama dengan kalian. Nanti saya beli kitab Rumi Tanbihul Ghafilin yang sama dengan kalian. Sebab Ustazah Noraini Abu tak ada buat lagi alih bahasa kitab ni kepada Rumi, tak ada lagi. Noraini Zainal pun belum buka buku lagi. Dia baru nak minta. Allah. Okey, sambung. Jadi isteri ingat tu jangan jadikan alasan kalau suami kita fasik, suami kita ahli maksiat, jangan. Itu serahkan urusan dia dengan Allah, doakan dia supaya dapat hidayah. Doakan suami kita tu dapat hidayah, dapat petunjuk. Kita sebagai isteri tolong bagi nasihat. Isteri sebagai penasihat suami. Nasihat elok-elok, nasihat elok-elok, pujuk baik-baik, suruh dia mengaji, suruh dia semayang. Pandai-pandailah. Pandai-pandailah pujuk supaya suami kita tu berubah dekat dengan Allah. Banyak je isteri-isteri yang jadi sebab suaminya jadi orang soleh. Banyak je. Banyak je. Itu kelebihan yang Allah nak bagi. Mana kalian, antum orang pilihan Allah lah tu. Isteri pilihan lah kalau dapat macam tu. Biasanya suami yang membimbing. Ni dah lain daripada yang lain. Sabar. Tapi diri kita kena jalankan tanggungjawab. Setiap apa yang disuruh oleh suami, selagi benda tu baik, taat, wajib ikut. Walaupun suami dia tak semayang, walaupun suaminya kaki perempuan, walaupun suaminya macam-macam lah, bila suami suruh benda baik, wajib dia taat. Ingat suami. Jadi yang nak jadi suami kena ingat lah. Kamu bila kamu nak jadi suami, bila kamu dah bergelar suami, maknanya segala tanggungjawab yang ada pada bapa dia tu, semuanya bergalih kepada kamu lah. Bagi makan minum, bagi nafkah, kemudian mengajarkan agama tu atas kamu. Kalau tak, dosa. Dan mana tadi? Dan mandi ni mana tadi? Dan tayamum, dan mandi janabah, dan mandi haid, dan mandi nifas, dan mandi istihadah,
Mana suami pun kena belajar bab haid, bab nifas, bab istiadah. Suami wajib belajar lah sebab dia yang wajib mengajar isteri dan anak-anak dia nanti. Sebab tu tadi kalau suami tak pandai, wajib dicarikan guru. Supaya nanti si suami tadi terlepas soal jawab di hari kiamat. Maknanya nanti isteri tak boleh nak berhujah pada diri dia. Saya tak pandai solat sebab awak tak pernah pun mengajar saya. Saya walaupun saya tak mengajar, saya dah carikan guru. Walaupun saya tak pandai nak ajar awak, tapi saya dah perintahkan awak, dah suruh awak pergi ke sebuah masjid ngaji Badu Ain. Kenapa awak tak nak pergi? Maknanya isteri tak boleh nak mengelak tu. Dia kena ngaji. Saya dah belikan kereta 5 biji. Tukar tiap hari sebutir. Suruh tu besok bawa kereta baru. Suruh yang tu bawa kereta nombor 2. Awak tak nak juga pergi mengaji. Tak ada alasan. Dah awak tak mengaji, dia cakap dengan abang dia. Awak tak mengaji? Itu dia punya hal. Awak tak nak sembahyang, itu dia punya hal. Kita isteri, walaupun suami tak solat, tapi selagi dia suruh tu benda baik, wajib taat. Walaupun saya tak solat, kata dia, awak wajib solat. Awak solat, kenapa awak tak solat lagi? Dia solat. Wajib taat. Suami tak solat, itu dosa dia dengan Allah. Dia tak boleh lagi, jangan risau. Ada balasan untuk dia tu. Ada balasan untuk dia. Dia tak mengaji, dia hantar bini je ke surau. Dia hantar bini ke surau, dia tak datang. Kan habis waktu dia datang ambil. Kecuali suami tadi dah alim, dah lepas fardu ain, fardu kifayah, tu lain lah. Ada jenis macam tu. Ada jenis macam tu. Dia hantar bini dia pergi masjid, hantar bini pergi surau, ngaji fardu ain, dia lepak kedai tom yam. Dia lepak kedai tom yam dengan kawan. Lepak. Sekarang agak-agak dah dengar azan kan, baru dia datang ambil. Ada jenis macam tu. Patutnya ngajilah, ngaji sama-sama supaya sama-sama faham hukum. Samalah macam mak bapak hantar anak sekolah agama. Sekarang ni ramai mak bapak hantar anak sekolah agama, pastilah, kemaslah, inilah, itulah, tadika islamik lah, apa benda lah. Tapi bapaknya yang hantar tadi kopiah pakai, seluar pendek pula dah. Yang maknya pula rambut bergebang-gebang pergi hantar kat taska, kat pasti. Lewat bangun. Jadi jangan, maknanya kena pakat-pakat lah. Janganlah kita biarkan anak kita je faham agama, pandai agama. Kita pun kena, itu kewajipan masing-masing. Anak-anak pun wajib belajar agama, kita mak bapak pun wajib belajar agama. Walaupun anak kita nanti jadi orang soleh, kita tinggalkan tanggungjawab kita terhadap Allah, tetap kita nanti akan diazab oleh Allah. Jadi kena sama-sama, anak, bini, suami, laki kena pakat belajar agama. Itulah di antara fenomena yang berlaku dalam masyarakat kita. Bagus dah hantar anak tahfiz. Tapi mak bukan main seksi lagi, rambut biru pergi hantar anak tahfiz. Dia masuk pula. Bagus dah. Maknanya kita tu pun kena ikut syariat juga. Kita pun kena ikut syariat. Bagulah. Bagulah betul. Janganlah kita suruh anak kita je. Takkan ibaratnya macam ni. Anak-anak masuklah syurga. Mak ayah tak apa duduk dalam neraka pun. Ibaratnya macam tu lah. Kita nak sama-sama. Kan Allah pesan, ku anfusakum wa ahlikum nara. Taklah kamu pelihara diri kamu daripada api neraka, diri kamu dan ahli keluarga kamu. Makna anak-anak kita kena pastikan belajar agama dan ikut agama. Kita mak bapak pun kena belajar agama dan ikut agama. Jangan suami hantar bini je belajar fardu ain. Jangan bini je hantar laki fardu ain. Lepas tu bini je pergi ngayau. Kut-kut lah ada macam tu. Mesyuarat. Mesyuarat tak apa. Mesyuarat tingkap. Pakat-pakat ngaji. Pakat-pakat ngajilah. Nabi kata kalau tak belajar agama, amalan kita Allah tak terima. Nanti macam mana kita nak selamatkan diri daripada azab Allah tu? Macam mana nak selamatkan diri daripada azab Allah tu? Tergamak ke kita tengok suami kita nanti diazab oleh Allah? Tergamak ke kita tengok isteri kita diazab oleh Allah? Tergamak ke kita tengok anak-anak kita nanti diazab oleh Allah? Sebab tu kena pakat-pakat semua kena belajar agama dan ikut agama. Barulah insya-Allah selamat.
Dan belajar i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, ngaji tauhid. Sekarang ni banyak tak nak ngaji tauhid, sifat 20 ramai tak nak mengaji sebab tu ramai pahaman pelik-pelik. Banyak orang boleh terima pahaman pelik-pelik ni. Tuhan bertempat, Tuhan ada muka, Tuhan ada tangan. Na'udzubillah min zalik. Tu pahaman boleh merosakkan akidah, jangan main-main. Bila rosak akidah namanya kafir. Bila kafir amalannya tak diterima oleh Allah. Kalau mati dalam keadaan akidah yang macam tu, kekal dalam neraka selama-lama. Na'udzubillah. Hati-hatilah. Jangan ikut sebarang. Dalam media ni macam-macam ada. Sebab tu kalau kita tak hati-hati, tak perhatikan anak bini kita, habislah. Na'udzubillah. Suamilah yang nombor satu kena mainkan peranan. Suami kena main peranan penting. Sebab tu suami kena tahu macam-macam supaya dia boleh kawal yang lain-lain. Dan meninggalkan mengumpat-ngumpat. Kena pesan dengan bini, awak jangan mengumpat saya nak keluar pergi kerja ni, awak jangan mengumpat. Apa mengumpat ni? Cerita hal keaiban orang. Walaupun benda tu memang betul berlaku. Memang si Polan tu memang kerjanya sabung ayam pagi petang siang malam, memang betul. Tapi jangan kita ceritakan, sebab tak kena pada tempat, kecuali kita pergi mengadu pada tempat yang sepatutnya supaya diambil tindakan. Itu lain, itu namanya mengumpat yang diharuskan. Mengumpat ni ada kala hukumnya haram, ada kala hukumnya harus. Yang haram ni kita pergi cerita kepada orang yang tak ada kena-mengena, sekadar nak bagi tahu, tu nama mengumpat. Tapi kalau kita memaklumkan pada seorang kerana supaya ada tindakan yang diambil, contohnya supaya dia, orang yang kita ceritakan tadi memberi nasihat kepada orang yang melakukan kesalahan tadi, ataupun mengambil tindakan, itu namanya mengumpat yang diharuskan. Contohnya pergi mengumpat dengan ketua kampung. Tu dekat ujung kampung tu ada geng-geng main sabung ayam. Duk berjudi. Jadi tolonglah ambil tindakan. Tu tak apa. Tu kita pergi balai polis tu, mengumpat lah tu. Pergi balai polis tu, mengumpat lah tu. Report tu, mengumpat lah tu. Supaya polis tadi tu mengambil tindakan. Padahal kan kita ceritakan benda tak elok tu. Orang tu mencuri, orang tu minum arak, orang tu bawa dadah, orang tu. Tu kan cerita hal tak elok tu. Tapi di tempat yang betul. Supaya diambil tindakan. Yang tak bolehnya ngumpat sesama sesaja, nak seronok, jangan tak tahu cerita. Tu tak boleh. Itu tetap hukumnya berdosa besar. Jadi sama ada mengumpat dengan lidah ataupun mengumpat dengan tulisan. Mengumpat dengan tulisan lah. Guna handphone tu. Mulut tak mengumpat, lidah tak mengumpat, tapi tangan dia, jari dia tulis benda-benda macam tu. Ceritakan keaiban orang kepada orang lain tanpa tempat yang dibenarkan dan niat yang dibenarkan oleh agama. Baik, dan mengadu-ngadu. Ngadu domba lah, batu api orang panggil. Mengadu domba jadi batu api neraka. Sebab dek perkataan dia yang dipindah-pindahkan tu, orang jadi bercekau, orang jadi bergaduh, orang saling jadi bersangka jahat atau ngadu-ngadu. Tak peduli siapa pun. Mengaji tak mengaji, sama je. Kena jagalah lidah kita. Dan menegahkan jangan berdusta. Ada tak suami duk pesan dengan macam ni pada bini-bini? Mana ada? Jarang sangat lah. Jarang sangat nak tinggalkan pesanan ni. Awak saya nak pergi kerja ni, jangan ngumpat je. Jangan jadi batu api tau. Jarang. Jadi kena masukkan dalam kita punya ingatan tu. Bawa kereta baik-baik. Contohnya bawa kereta baik-baik, kunci pintu jangan lupa kunci pintu. Jangan ngumpat tahu. Selit yang sekali. Dan menegakkan jangan berdusta, kau jangan bohong, dan menjauhkan daripada dosa. Jika tiada suaminya mengetahui, hendaklah ia suami belajar. Kalau suaminya tak tahu cara nak ajar bini dia cara semayang, cara wuduk, rukun semayang dan sebagainya, wajiblah ia suami tadi tu belajar. Wajib suami belajar. Pergi cari guru, wajib. Bukan sunat, bukan harus. Wajib. Kemudian dah masa, pandai-pandailah bagikan masa. Kalau tak bagi masa sampai tak dapat nak belajar, dosa. Berdosa, jadi fasik. Kemudian makna selepas daripada suami tadi belajar bersungguh-sungguh,
Kemudian maka diajarkan kepada isterinya. Balik rumah ajar bini. Tadi saya dekat masjid tadi malam ni belajar rukun semayang. Jadi sekarang ni saya nak ajar awak lah. Bini dia pun tanya, rukun semayang ada berapa? Rukun semayang ada 3, kata suami tadi. Rupanya sempat 3 je, yang lebih tu suaminya tidur kat masjid. Orang lain dengar 13, dia 3 je. Dah bini dia semayang buat 3 rukun. Suami dia dengar 3 je. Yang lebih tu suaminya tidur menyandar kat tiang. Masya-Allah. Mana boleh guys. Maka diajarkan kepada isterinya. Dan tiada harus atas suaminya menegahkan ia isteri daripada belajar ilmu ini. Tiada harus, makna haram isteri, haram suami melarang bini pergi belajar fardu ain. Haram. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula menuntut ilmu itu fardu atas tiap-tiap Islam lelaki dan Islam perempuan. Dan maknanya mana-mana laki-laki Islam, perempuan Muslim, wajiblah belajar fardu ain tu. Wajib bagi masa, tak kisahlah umurnya sekarang 30, 50, 60, 78. Tak peduli. Kalau dia tak belajar lagi fardu ain ni, wajib dia belajar tauhid, fiqh, tasawuf, tajwid, wajib dia belajar supaya amalan yang dia buat tu betul dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak belajar ilmu fardu ain, amalan kita tak akan diterima oleh Allah, kerana ilmu fardu ain ni nak menceritakan tentang benda-benda yang penting dalam ibadat. Kalau kita tak belajar ilmu fardu ain, maknanya kita tak akan tahu benda yang penting dalam nak meluluskan ibadat kita. Maka kita pun buatlah ibadat dalam keadaan melanggar syarat-syarat dan rukun-rukun ataupun sah batal ibadat tadi tanpa kita sedar, tanpa kita tahu. Nanti hari kiamat tengok tak ada kebajikan pun kita dapat sebab amalan yang kita buat tak diterima oleh Allah. Baik. Dan demikian lagi wajib atas laki-laki memberi belanja atas zaujahnya. Wajib bagi belanja ni. Belanja dengan makna di sini apa ni? Dan segala yang memiliki dia daripada makanan dan pakaian, dan adalah sekaliannya itu daripada yang halal. Wajib atas lelaki memberi belanja. Baik. Kalau belanja di sini yang dimaksudkan belanja di sini nafkah, contohnya suami wajib bayarkan sewa rumah lah, rumah kediaman. Wajib suami mencarikan kediaman, tempat tinggal yang selayaknya, yang boleh melindungi anak bininya daripada panas hujan dan daripada aurat mereka dilihat oleh orang sekeliling. Sama ada rumah tu tadi dia sewa ataupun dia beli ataupun dia pinjam ataupun ikutlah. Wajib dia cari rumah ataupun dibuat sendiri, dia gali tanah, buat macam tu yang dalam tengok dalam apa tu, orang-orang asli buat gali tanah jadi istana. Suami dia buat macam tu. Lawa dia orang buat. Siap ada kolam mandi, swimming pool. Siap ada bilik macam-macam lagi. Ada spa. Boleh. Asalkan ada tempat tinggal. Rumah atas pokok ke, tak peduli. Rumah atas pokok. Suami dia buat untuk anak bini dia rumah atas pokok. Tak peduli asalkan ada tempat tinggal yang selayaknya. Kalau tak, maknanya sewa lah, terpaksa sewa lah, dia tak buat. Terpaksa sewa lah, maka sewa tu tadi atas apa? Atas suami lah. Atas suami. Jadi isteri kenalah faham, suami tu nak bayarkan rumah tu, kenalah cari rumah yang harganya berpatutan.
Jangan membebankan suami tu. Nak sewa yang jenis 3,000 sebulan. Bengkok tulang belakang lelaki dia. Yang selayaknya, ingat nafkah ni bukan mewah ada yang faham nafkah makna mewah. Tu masalah. Bila salah faham tu jadi masalah. Padahal suami dia dah dapatkan rumah dah. Alhamdulillah dah tak ada kena hujan, tak ada kena panas, tak ada kena ribut, aurat dia pun orang tak nampak, tapi dia kata suaminya tak bagi nafkah sebab rumah tak mewah. Mewah bukan. Rumah tak selesa. Itu nafsu nama dia. Ingat orang perempuan, nafkah ni bukan maksud mewah. Pakaian, wajib suaminya bagi pakaian setahun 2 kali. Setahun 2 kali, sama ada pakaian tu suami dia jahit sendiri, ataupun suaminya belikan, ataupun suaminya bagi duit untuk dia beli. Dia kata, awak ni saya dah bagi. Dalam belanja yang saya bagi ni, sekian ni, di sini duit sewa rumah, di sini bil api air, di sini duit lauk, makan. Wajib suami bagi makan bini dia sehari 2 kali. Sehari 2 kali ikut saiz lah. Ikut saiz bini dia. Kalau jenis halu kena tiup nganain sepoi-sepoi bergoyang tu, boleh jadi secupak 2 cupak kalau jenis 2-3 pemeluk boleh jadi kalau bini dia kuantiti dia memang sadar-sadarnya lebih lah. Sama ada suaminya masakkan, ataupun suami belikan yang dah siap, ataupun suami bagi duit supaya bini dia beli makanan, ataupun suaminya belikan barang-barang dan suruh isteri dia masak. Itu maksud. Order grab tak kisahlah. Kan dia terkadang ada tolong orang. Nasi makan tolong orang. Siapa? Siapa lah. Bini yang ikan tolu ya? Tolong. Tak apalah tu. Makan tak? Sekian sungguhlah nak bagi tahu ni sebab ada yang faham nafkah ni mewah. Betulkan kepahaman tu. Kalau ada makan tu okeylah tu, suami kita bawa balik lauk, sama ada suaminya makan minum tadi lauk suami beli ke, suami tangkap ke, memburu, tak pedulilah. Tak peduli. Asalkan isterinya tu diberi makan, sama ada dengan diberi duit ataupun beri bahan-bahan supaya dia masak. Isteri tengok suami balik, alhamdulillah awak terima kasih belikan. Ini bawa balik sikit yo. Jadilah. Sikit yo. Kalau yang tak faham macam tu lah. Sikit yo kau bang. Itu namanya aib, bukan bakhil. Bakhil ni maksudnya dia tak memberi qadar yang wajib. Itu bakhil. Tapi kalau dia dah melepaskan qadar wajib, makna qadar yang selayaknya, dia bukan suami yang bakhil. Itu family planning namanya. Simpan duit. Bolikan dah busuk. Jangan ayo lah hai. Dia suruh diet. Itu kan duitnya banyak. Tidak. Bukannya macam tu kan. Allah salli ala Sayyidina Muhammad. Dia suruh ambil bau dia warna. Okey. Itulah tadi. Ni kan macam Tapi kan yang dah macam tu. selagi dia tak bagi makan yang najis. Kalau dah busuk, tengok tu, bawah tu ada tu, dan pakaian, maka adalah sekaliannya itu daripada yang halal. Mana kalau dibelikan ikan, dibelikan ayam tapi dah jadi bangkai. Tu tak boleh, tu tak lepas tuntutan. Tu haram dah makan.
Dia kena beli yang bersih lah, yang suci lah. Layak untuk kucing makan. Ah. Kucing pun nak makan. Dah korek lagi. Allah Sayyidina Muhammad. Anu nak kira. Cano bincanglah. Panjang kebahasan ni. Dia memang bab ni memang golongan tu memang banyak protes. Kita sabar saja. Tak percaya tanya dia. Tak percaya tanya dia. Allah. Suami makan sedap-sedap. Bawa balik ikan kucing bagi bini masak. Itu tak patut lah. Tak patut lah. Suami makan dengan kawan-kawan, beef steak, chopstick, macam-macam lagi, sham steak, sham apa macam-macam. Bini dia baginya belikan ikan dah pecah perut, ikan mata dah merah berdarah. Itu suami yang tak berbuat baik pada ahli keluarga. Luahan isteri-isteri. Tu luahan, faham. Ini boleh mendatangkan kemarahan. Ini boleh mendatangkan kemarahan persatuan isteri sedunia. Suami kena faham, jangan korang je nak makan sesedap Masya Allah. Boleh nak makan sesekali, makanlah yang sedap-sedap. Kena hari-hari nak kena boli udang, wah dah tu ai. Boleh beli, kena kira. Hari-hari nak udang, hari-hari nak kotam, wah matilah nak. Tiap minggu nak KFC then. Habis. Dah, dan diam. Cerita bab makan ni kan, banyak bangkitan perkara berbangkit, kes-kes berbangkit. Pandai-pandailah. Asalkan dia tak bagi kita makan haram sudah. Tu. Dia tak sebut kat sini makanan yang tak mahal Yang di sini maknanya selagi benda tu halal. Mewah tak mewah tu tak peduli, asalkan halal. Jangan yang haram. Jangan yang haram. Sumbernya tu pun duit daripada duit yang halal. Bukan duit loteri, bukan duit judi, bukan duit rasuah. Pakaian pun gitulah juga. Pakaian yang selayaknya. Pakaian yang selayaknya. Kalau nak belikan pakaian yang untuk isteri keluar rumah, pastikan pakaian itu mengikut syariat. Boleh nak belikan isteri pakaian yang seksi-seksi boleh. Tapi pakainya di rumah. Macam tu. Kalau isteri dia ada bekerja, dia ada duit. Suami tak boleh larang isteri untuk membeli barang-barang dia sendiri. Tak boleh. Isteri kita dia ada kerja, dia ada duit. Dia nak beli sulak ketat contohnya. Sulak ketat, baju ketat. Boleh? Tak apa. Tak wajib larang. Tak boleh larang sebab duit dia. Tapi wajib suami larang dia pakai pakaian macam tu di luar rumah dia. Awak nak beli boleh, tapi pakai dalam rumah. Macam tu. Dan pakaian, mana pakaian yang selayaknya lah, bukan syarat branded. Bukan syarat pakaian yang branded, bukan dalam cermin, bukan. Pakaian yang selayaknya menutup aurat, maka adalah sekalian itu daripada yang halal. Dan telah bersabda oleh Nabi SAW, tiada mengenai lelaki oleh Tuhannya akan dosa besar, melainkan daripada pihak ahlinya. Ingat laki-laki, kita ni tidak akan mengenai lelaki oleh Tuhannya, makna tak akan diazab oleh Allah, tak akan ditanya oleh Allah, tak akan diazab oleh Allah, melainkan dosa-dosa yang dilakukan daripada pihak ahli keluarga dia, isteri dan anak-anak dia. Sebab tu kalau isteri tak sembahyang, kita kena jawab. Isteri tak pandai baca Quran, kita kena jawab nanti di hari kiamat. Isteri akidahnya sesat, kita suami kena jawab. Isteri hatinya kotor, kita kena jawab. Isteri lidahnya jahat, suami kena jawab. Semua suami kena jawab. Semua suami kena jawab. Dan anaknya, dan yang yang memiliknya,
Padahal berkata mereka itu, ya Tuhanku, ambil olehmu akan hak kami daripada lelaki ini. Nanti di hari kiamat, isteri dan anak-anak dia akan berhujah di hadapan Allah. Ya Allah, ambillah hak kami daripada laki-laki ni. Makna laki-laki ni tadi suami dia lah. Suami dia tu yang disayang tu. Sekarang ni, ya Allah, kau ambillah hak kami ni. Sebab di dunia dulu dia tak bagi hak dia, hak kami. Atas dunia dulu dia tak menunaikan hak kami, ya Allah. Dia tak ajar kami sembahyang, tak ajar kami puasa, tak ajar kami hukum hakam agama, tak ajar kami akidah, tak ajar kami nak jaga lidah, jaga hati dan macam-macam. Dia tak pernah ajar pun, ya Allah. Jadi sekarang ni kami nak hak kami. Minta pada lelaki tadi, iaitu suami tadi tu. Isteri ada pendapatan sendiri, tak boleh larang. Suami tak boleh larang isteri nak beli apa. Tapi kalau isteri dah beli macam-macam barang tadi, suami kata awak jangan pakai benda ni luar, dia tak boleh pakai. Kalau dia pakai, haram hukum. Bukan bermaksud isteri tu bebas membeli dan dia bebas menggunakan. Tengok, kalau dia beli benda tu dia pakai, contohnya dia beli baju pakaian yang tak mengikut syariat. Kemudian dia nak pakai baju tu untuk keluar jumpa kawan-kawan, pergi pejabat macam mana, tu tak boleh. Bukan bermaksud bila dia beli makna suami tak boleh larang dia beli dan suami tak boleh larang digunakan. Suami kena pantau lah. Awak pakai baju macam ni boleh, tapi saya tak izinkan awak pakai di luar. Ingat tu isteri wajib taat walaupun gaji kita lebih daripada suami. Walaupun kita manager, suami kita kerja kampung wajib taat kepada dia tu. Suami dia kursi, bini dia meja. Bebas membeli, menang memakai, tak ada nak menang-menang orang perempuan. Sebab tu kena ngaji. Kalau suami nasihat isteri jangan membazir tu, ke isteri kena taat kan, wajib taat, tak dekankan, memang wajib kena taat lah. Suami kata awak ni janganlah boros, dia wajib lah mengikut. Jangan boros lah. Dia memang boros, tapi boros untuk suami. Kalau boros untuk suami, belilah berbanyak. Tak apa. Kalau diboros untuk suami, tak apa. Jangan larang. Untung kita. Tapi kalau dia membazir, tak boleh, wajib larang lah. Membazir tu benda makruh, benda haram. Kalau membazir sikit hukumnya makruh, kalau bazir banyak hukumnya haram. Mana tu ada je isteri yang baik-baik hati. Namanya apa? Pernikahan misyar namanya. Misyar. Mana isteri menggugurkan nafkah ke atas diri dia. Kahwin misyar. Asalkan awak jadi suami saya sudah. Yang lain semua saya tanggung. Sebab Allah Ta'ala bagi saya gaji 80,000 sebulan. Apa saya nak buat duit banyak-banyak? Awak tolong ajar saya agama je. Tolong jaga keselamatan saya je. Tak apa. Yang lain saya sponsor. Tak apalah kalau macam tu. Gugurlah. Tak berdosa lah suami tu. Walaupun tak bagi nafkah dan sebagainya. Tadi, masalah belanja tadi. Terlupa Belanja ni, baik. Tadi satu, belanja ni dalam maksud saya yang pertama nafkah. Dalam belanja tu tadi, bayar sewa, duit makan, duit pakaian dan sebagainya. Itu wajib. Adapun kalau seandainya suami dah siapkan rumah, suami yang bayarkan sewa, suami dah dapatkan belikan pakaian, suami dah belikan makan minum ataupun barang-barang untuk masakan, makna benda-benda lain, bil-bil lain, maknanya suami dah tanggung, makna duit poket tu tadi itu harus saja suami bagi. Duit poket bukan masuk dalam nafkah yang wajib. Kecuali isteri ada berkhidmat, maka wajib suami bagi upah. Sekadarlah. Kalau isteri tak ada buat apa-apa, dia main TikTok daripada pagi sampai malam, yang lain bibi semua buat, contohnya, tak wajiblah bagi dia
bagi dia upah. Tapi kalau isteri dia basuh baju, basuh kain, basuh kereta, basuh lantai, lipat baju, lipat duit kita. Memang nak lipat dah. Wajib. Biasa kalau kita tersusun. Hari-hari bawa kuih. Maka wajiblah suami bayar upah selayaknya. Wajib bayar upah selayaknya. Tapi kalau suami isteri ni tak ada buat kerja, tak ada khidmat apa-apa, sunat je suami bagi. Sebab makan minum semua dah dapat, pakaian dah dapat, kenderaan dah ada, bil api, bil air suami dah bayar dan macam-macam lagi. Lepas tu dia duk main TikTok aje. Tak ada buat benda. Maka sunatlah suami bagi, tak wajib. Tapi kalau isterinya tadi membuat benda-benda tadi itulah, kerja-kerja rumah yang asalnya tak wajib. Memang asalnya tak wajib, isteri basuh baju, masak, tak wajib. Tapi bila disuruh oleh suami, jadi wajib. Banyak orang perempuan yang tak faham. Dia kata, bukan wajib lah basuh baju ni, mana pula wajib. Memanglah asal hukum harus, tapi bila suami suruh, jadi wajib hukumnya. Kalau dia tak suruh, tak payah buat. Kalau dia tak suruh, tak payah buat. Ya, lah. Tapi kalau dia dah cakap siap-siap, selagi kau hidup, Jadi kuli. selagi kau hidup, kau konolah uruskan ni. Jaga anak, masak, ni kau konolah buat. Tapi suami konolah bati perut. Dia tak cakap, dia tak cakap. Jadi suami yang baik, jadi isteri yang baik. Jangan disuruh baru nak buat. Dia lain. Dia kalau baik tak suruh pun dia buat. Kalau jenis porit sikit, dia suruh, dia baru nak buat. Tak suruh tak buat, itu boret sikitlah. Dia ada macam-macam kategori. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pakat-pakat. Bincang. Suami janganlah guna kuasa veto. Walaupun dia ada kuasa veto, maknanya Allahumma salli ala Muhammad, kena pakat-pakat, ta'awanulah, tolong menolong. Tolong menolong. Dan Maka bahawasanya ia tiada. dan segala yang habis. Dan mana tadi? Maka bahawasanya ia tiada. Maka bahawasanya ia laki-laki ni. Laki-laki ni makna suami dia tadi tu, yang bukan main dia sayang tadi tu. Maka bahawasanya ia laki-laki, yang laki-laki ni, maksud laki-laki ini iaitu suami dia tu, yang dia bukan main sayang tu. Tiada mengajarkan akan kami jalan agama atas dunia dulu. Memang tak peduli tentang agama kami ni. Dia ajak kami ni pergi berjalan, pergi pasar malam je, pergi shopping aja. Tak pernah duk bawa kami ni pergi belajar agama, suruh belajar agama, mengajar kami, tak. Dia tak peduli. Jaga-jaga suami, beratlah kita. Walaupun suami tadi orang mana banyak buat amal soleh, tak tinggal masjid. Jaga dan adalah ia suami laki-laki tadi memberi makan akan kami dengan yang haram, padahal kami tiada mengetahui. Ya Allah, mengadu, isteri dan anak-anak ngadu pada suami, pada Allah. Ya Allah, laki-laki ni dulu di dunia dia bagi kami ni makan benda haram, kami tak tahu, kami tak sedar. Rupanya selama ni dia bagi nafkah kepada kami makan minum ni dengan duit haram, duit judi, duit rasuah, duit riba contohnya. Siap suami, walaupun bini tak tahu, sekarang selamatlah, dunia selamat, akhirat kamu tak selamat. Akhirat kamu tak selamat. Maka disuruh malaikat azab, maka Allah Ta'ala pun menyuruhlah malaikat azab memalu, yakni membelasah, memukul mereka itu laki-laki tadi dengan sebab mengusahakan yang haram hingga hancur daging. Jadi lepas daripada itu Allah Ta'ala memerintahkan malaikat azab memukul suami dia tadi sampai hancur tubuh badan dia. Suami tadi diazab oleh malaikat sampai hancur daging-daging dia. Kemudian maka dibawa ke dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Jaga suami.
Ingat-ingat suami. Ingat-ingat suami. Dan kalau ada isteri yang bekerja, suami pun kena faham masanya terhad. Isterinya kerja. Janganlah suruh macam suri rumah yang tak bekerja. Kena faham lah. Dan kalau isteri itu bekerja, kenalah bantu juga meringankan beban suami tadi. Tu tadi kata bincang-bincang elok-elok. Benda boleh bawa bincang. Benda boleh bawa bincang. Contohnya kalau suami dah memang cukup ya bagi nafkah. Kalau isteri ni tak bekerja pun memang suami dia mampu pun nak tanggung. Tapi bini dia minta belas ihsan daripada suami, saya nak kerja lah. Boleh lah. Maknanya suami pun bagilah dia bekerja. Maka bukan dengan makna bila dia bekerja, dia boleh meninggalkan tanggungjawabnya kepada laki dia. Dia kena fikirlah. Kalau aku kerja, aku ada tanggungjawab. Padahal aku ni tak wajib pun bekerja. Suami aku dah tangguh dah macam-macam, tapi aku ni nak bekerja. Jadi dia tak boleh jadikan nanti alasan dia untuk meninggalkan tanggungjawab terhadap suami. Sebab dia bekerja tu bukan wajib pun. Dia saja-saja nak kerja, saja-saja nak kerja. Dia tak boleh nak bagi alasan penat nanti tak boleh. Sebab dia sendiri yang nak membuat benda yang tak wajib atas diri dia. Suami kata tak payahlah awak kerja, awak nak kerja apa lagi, saya dah tanggung semua dah. Dia kata bosan di rumah. Tak apalah, awak nak kerja tapi awak ingat, kalau awak kerja bukan bermaksud awak kerja tu awak boleh tinggalkan tanggungjawab awak sebagai seorang isteri. Dan telah bersabda Rasulullah, jadi suami, maka jangan sampai nanti kita di hari kiamat ni anak bini kita duk berhujah atas diri kita. Akhirnya kita dihumban oleh Allah dalam neraka Allah. Walaupun di dunia kita sebagai seorang suami yang banyak melakukan ibadat. Okey, nak bila kita baca sebutir lah, lepas ni ada mesyuarat. Dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula silaturrahim itu menambah umur. Makna mengeratkan silaturahim ni memanjangkan umur, menambahkan keberkatan pada umur. Jadi baguslah program yang kita nak buat ni. Kejap lagi nak mesyuarat pasal program ni ni. Patutlah kitab ni tertangguh lama dekat 13 bulan. Rupanya Allah nak suruh baca malam ni memang kena dengan program yang kita nak buat. Nampak dah tu. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Baik. Jadi program yang kita nak buat ni program keluarga. Program silaturrahim. Adalah suatu program yang nak mengeratkan ukhuwah silaturrahim, tali persaudaraan di dalam keluarga kita khususnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, silaturrahim itu adalah menambahkan umur. Makna menambah umur ni memberi keberkatan pada umur. Jadi ada ulama kata menambah umur ni maksudnya sama ada umur itu dipanjangkan ataupun umurnya itu diberi keberkatan. Walaupun umurnya 40, tapi macam-macam amal soleh dia boleh buat. Itu maksud berkat pada umur. Orang yang suka mengeratkan silaturahim, Allah akan memberi berkah pada umurnya. Dengan makna, walaupun umurnya 40, umurnya 30, umurnya 50, macam-macam amal kebaikan-kebajikan dia dapat buat dan diterima oleh Allah. Itu maksud keberkatan pada umur ataupun itu maksud panjang umur. Kalau pendek umur, dengan makna umurnya tadi tidak membawa apa-apa faedah akhirat untuk diri dia. Walaupun umurnya 70, tapi tak ada amal soleh yang dia dapat bawa balik. Amalannya ditolak, tidak diterima oleh Allah. Dia disibukkan oleh dunia sehingga tidak ada bekalan akhirat. Walaupun umurnya 60, 70, itu namanya pendek umur. Itu namanya pendek umur. Jadi siapa-siapa yang nak diberikan oleh Allah keberkatan pada umur, maka eratkan silaturrahim. Eratkan silaturrahim.
Dan dicerita orang bahawasanya silaturahim itu tergantung pada arash. Dan maka berkata ia silaturahim, ya Tuhanku, akulah rahim, engkaulah rahman. Maka firman Allah Ta'ala, dan barang siapa menyampaikan hajat saudaranya yang Islam, siapa yang menyempurnakan hajat saudaranya yang Islam, tolong saudaranya, hajat yang baik-baik dia tolong tunaikan, dia bantu sekadar yang dia mampu, sekalian hajatnya, dan nescaya aku sampaikan segala hajatnya. Nescaya aku kata Allah akan menyampaikan segala hajatnya. Jadi siapa-siapa yang nak hajatnya dikabulkan oleh Allah, maka ambillah kesempatan atas dunia ni membantu, makna menyempurnakan hajat-hajat saudara-saudara kita. Siapa yang menyempurnakan hajat saudara-saudaranya, Allah Ta'ala kata, aku akan sampaikan segala sekalian hajat-hajatnya. Sama ada Allah akan menyempurnakan hajatnya di dunia ataupun di hari kiamat besok. Padahal balasan di hari kiamat tu jauh lebih baik daripada balasan Allah atas dunia. Jadi sabar. Kalau apa yang kita minta tu tak dapat, Allah akan, maksudnya Allah nak bagi di hari kiamat. Kerana apa? Balasan Allah di hari kiamat tu lebih berkekalan, lebih bermanfaat kepada diri kita. Contohnya kalau segala kebaikan yang kita buat ni Allah balas atas dunia, bila kita mati akhirnya tinggal juga semua kebaikan tu. Sebab tu Allah Ta'ala tak bagi kita balasan baik atas dunia ni, atas kebaikan yang kita buat. Sebab sehebat apa pun balasan Allah atas diri kita tu, atas dunia ni, contohnya dengan sebab kita buat baik, ramai orang suka dengan kita. Contohlah, semua orang jadi seronok dengan kita, hormat pada kita, sayang kepada kita sebagai balasan Allah Ta'ala tadi kita buat baik. Maka bila mati akhirnya tinggal juga semua tu. Makin kita buat ibadat, makin murah rezeki, makin kaya raya contohnya. Makin mudah urusan rezekinya. Bila mati tinggal juga kemewahan tu. Sebab itulah orang yang berakal dia lebih memilih balasan Allah di hari kiamat daripada dibalas di dunia. Balasan di hari kiamat tu lagi kekal, tak habis-habis makan. Balasan baik Allah di hari kiamat tak habis makan. Jadi isteri yang khidmat pada suami, jangan harapkan balasan di dunia, harapkan balasan di hari kiamat besok. Begitulah juga suami yang berkorban mencari nafkah pagi, petang, siang, malam, macam-macam, maknanya pekerjaan demi nak menjalankan tanggungjawab yang diperintahkan oleh Allah ke atas diri dia sebagai seorang suami. Jangan harapkan balasan baik daripada isteri dan anak-anak kita di dunia. Harapkan balasan baik daripada Allah nanti di hari kiamat. Ingat tu, suami jalankan tanggungjawab bagi nafkah tadi, bukan mengharapkan balasan baik. Ingat, jangan. Kalau kita buat baik, mengharapkan balasan baik daripada manusia, nanti kita akan kecewa apabila niat kita tu tidak tertunai. Kita buat baik, jaga anak bini elok-elok, tiba-tiba sampai satu masa anak bini buat sebaliknya pada diri kita. Nanti kita akan kecewa dengan kebaikan yang kita buat. Nanti jadi ungkitan, nanti jadi bangkitan, nanti jadi tak ikhlas. Sebab tu ingat, menjalankan tanggungjawab memberi nafkah tu adalah ibadat. Sama macam semayang lah. Boleh tak kita semayang kerana makhluk? Tak boleh. Maka begitulah juga si suami mencari nafkah tadi tu jangan kerana makhluk, kerana Allah. Kerana Allah. Begitulah juga isteri, dia buat baik kepada suami, khidmat pada suami, khidmat rumah tangga, bukan kerana nakkan balasan baik daripada suami, tapi nakkan balasan baik daripada Allah. Kalau kita nakkan balasan baik daripada suami, nanti bila sampai satu peringkat suami tak membalas kebaikan kita dengan kebaikan, nanti kita akan kecewa, kita akan putus asa, kita akan menyesal buat baik. Na'udzubillah. Sebab itulah wajib kita ikhlas dalam ibadat. Orang yang ikhlas dalam ibadat, dia takkan kecewa walaupun kebaikan yang dia buat tidak diberi balasan baik oleh orang lain. Dia tetap akan seronok dengan kebaikan yang dia buat kerana dia yakin setiap pengorbanan dia membuat taat kepada Allah tadi, jalankan tanggungjawab tadi, pasti akan dibalas oleh Allah nanti di hari kiamat dengan sebaik-baik balasan. Jadi bila kita fikir macam tu, baru kita seronok jalankan tanggungjawab kita sebagai isteri ataupun suami. Tapi kalau kita buat baik kepada masyarakat, contohnya nak masyarakat buat baik, balas baik pada kita, bila masyarakat tak balas baik, nanti kita kecewa. Tu sebabnya salah kita lah. Allah dah perintahkan suruh ikhlas. Kita tak nak. Kita nak juga mengharapkan balasan baik daripada orang.
Sebab tu kita dapat musibah dia kat dunia ni. Rasa menyesal aku buat baik dengan dia. Menyesal aku tolong dia. Menyesal, tu tak nak keluar perkataan tu. Sebab tu Islam dah jaga dah. Dalam ilmu tasawuf tu dah jaga dah. Jangan beribadat kerana selain Allah. Nanti kita akan kecewa. Alhamdulillah. Itu taufik daripada Allah. Syukur Alhamdulillah. Sampai bila? Sampai bila? Fikirkan akhirat tu kan, kita hidup ni untuk mati, bukan hidup untuk terus hidup di dunia. Kita hidup ni untuk mati. Macam-macam Allah Ta'ala. Orang ni ujiannya gini, orang ni ujiannya begitu, orang ni ujian. Semua ada ujian. Tak ada manusia yang atas dunia ni tak ada masalah. Semua ada masalah. Kalau kita tahu, masalah-masalah itulah yang menjadi asbab hamba itu dikasihi, diredai oleh Allah kalau dia menghadapi masalah tadi seperti yang disuruh oleh Allah. Tapi kalau masalah tu dihadapi dengan emosi, masalah tadi dihadapi dengan nafsu, dengan emosi, dia akan berubah, akan mendatangkan mudarat untuk diri kita dunia dan akhirat. Tapi kalau masalah-masalah tu tadi kita selesaikan mengikut jalan agama, dia akan dapat kebaikan, keredaan di sisi Allah dunia dan akhirat. Sebab tu apa-apa pun kena kembali kepada agama. Apa pun masalah kena kembali kepada agama. Kan? Allah Ta'ala dah pesan dah, kalau ada berlaku pertelingkahan, maknanya macam-macam masalah, kembalilah kepada Al-Quran. Kembalilah kepada agama, maksudnya rujuklah agama. Agama suruh kita buat macam mana bila kita alami macam ni, agama suruh kita buat apa? Jangan ikut nafsu. Kalau ikut nafsu nanti kan dah tentu diajak kita benda yang sebaliknya. Fikir pakat-pakat. Sebab tu kita ni semua belajar, kena semua belajar. Bila semua faham agama, bila berlaku masalah, masing-masing fikir dah. Makna kita kena pakat-pakat kembali kepada apa yang Allah suruh. Suami isteri. Kena dua-dua kena faham. Makna berlaku pertelingkahan, berlaku selisih faham dalam kepala otak masing-masing, makna aku suami kena buat apa yang Allah suruh, aku isteri pun kena buat apa yang Allah suruh. Makna di situ dia akan jumpa perdamaian lah. Tapi kalau masing-masing nak ikut emosi, nak ikut nafsu, nak ikut dendam, nak ikut nafsu, memang tak akan jumpa kebaikan sampai bila-bila. Sampai bila-bila. Itulah indahnya agama tu bila diamalkan. Bila diamalkan, indah insya-Allah. Wallahu a'lam. Betul tak tu berhenti? Tengah jalan ke tepi jalan? Wallahu a'lam. Jadilah tanda-tanda muka surat 13. Nanti 13 bulan lagi kita baca balik. Alhamdulillah. Cukuplah sekadar ini. Terima kasih saya ucapkan kepada sekalian yang hadir, adik-beradik, abang kakak semua yang sudi meluangkan masa malam ini. InsyaAllah selain daripada mengikuti kelas dan selepas ini menghadiri musyawarah. Arabnya musyawarah. Jadi Melayu mesyuarat. Perbincangan hari keluarga insya-Allah. Mudah-mudahan dengan berkat majlis ilmu kita pada malam ini, sekalian yang hadir, yang bertalaki di sini dan kawan-kawan yang mengaji secara online tidak terkecuali, diampuni, dirahmati, diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masuklah anak bini kita, masuklah ibu bapa kita, ibu bapa mertua kita, adik-beradik, sahabat andai, ipar, dua yang anak buah, semua tak terkecuali kawan-kawan. Semuanya yang baru, yang lama, yang baik dengan kita, yang kurang faham dengan kita, yang tak faham dengan kita. Semuanya mudah-mudahan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semuanya dipilih oleh Allah menjadi penuntut ilmu. Mudah-mudahan kita sentiasa mendapat bimbingan daripada Allah zahir dan batin. Mudah-mudahan Allah Taala mengurniakan kepada kita rezeki yang halal lagi berkah, umur yang panjang lagi berkat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keberkahan dalam apa sahaja yang kita usahakan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita kebahagiaan dunia dan akhirat insya-Allah. Husnul khatimah, mudah-mudahan semuanya mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilahirkan di kalangan kita anak cucu cicit keturunan kita hingga kiamat, anak-anak yang soleh, yang solehah, yang bertakwa, yang berjaya dunia dan akhirat, yang Allah Ta'ala pelihara daripada terpedaya, daripada pahaman-pahaman yang pelik-pelik, yang rosak, yang merosakkan iman, yang merosakkan syariat, yang merosakkan akidah. Mudah-mudahan
Allah Ta'ala sampaikan, andai kata adalah pahala kebajikan daripada majlis ilmu kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyampaikan kepada sekalian almarhum almarhumah, khususnya yang bersangkut paut dengan darah daging kita, dan sekalian umat Islam yang dah pergi, mudah-mudahan Allah sampaikanlah pahala kebajikan itu kepada mereka. Dan kita doa juga kepada Allah dalam dengan keberkahan majlis ilmu kita pada malam ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemenangan, pertolongan, perlindungan terhadap saudara-saudara kita di Palestin, di Yaman, dan di mana-mana negara Islam dan umat Islam yang ditindas oleh orang kafir harbi. Mudah-mudahan diberi keselamatan, pertolongan, perlindungan oleh Allah, kemenangan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menghancurkan mereka sehancur-hancurnya, seperti mana Allah Ta'ala menghancurkan musuh-musuh Allah pada waktu zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dulu. Sekian sajalah, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhi yanfa'una rabbana faqih ahlana wa qarabat lana fi dinina ma ahli qudri unsa wa dzakar. Allahumma khalisna mimma ana fihi ikhlasan jamila wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Okeylah, bolehlah turun ke dewan. Dewan mesyuarat. Kan kita yang yang mana dah hadir ni sudah. Ni family saya. InsyaAllah. Maka dengan ini Ya, ada lagi yang tak hadir, ramai lagi tak hadir. Ustaz kat mana? Saya kat sini. Melaka. Melaka. Jom jamu selera dulu kat bawah. Sambil jamu selera. Sambil sembang-sembang, bincang-bincang. InsyaAllah. Amin. Ya Karim. Astagfirullahaladzim. Jom. Apa ada ni menu malam ni? Jom tengok apa menu malam ni. Terima kasih semua yang hadir, yang follow, terima kasih. Kalau ada yang baing-baing dalam saya punya TikTok kat bawah tu, terima kasihlah banyak-banyak support saya ya. Mudah-mudahan pahalanya sampai kepada kalian. Ada. Tak ada mesyuarat agung ke? Mesyuarat keluarga, mesyuarat adik-beradik, nak buat hari keluarga. Nak buat hari keluarga. Keluarga saya ni keluarga besar. Jadi anak nak buat pun ramai, paduai pun ramai. Ending dah, habis dah. InsyaAllah. Ya Rabbi bil Mustafa. Yang ada 26 cucu lah saya. Saya yang bongsu. Saya nombor 10. Saya nombor 10. Saya nombor 10.
Anak buah ada 60 orang kot. Anak buah dekat 60 orang. Anak buah dekat 60 orang. Allah. Alhamdulillah. Anak saya 10. Anak saya semua 10. Rezeki. Rezeki. Alhamdulillah. Doakan saya. Tak apa. 2 ke 3 ke, itu semua amanah Allah Ta'ala. Anak suami ke, anak kita ke, anak isteri ke, itu semua amanah Allah Ta'ala bagi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi taufik untuk kita jalankan amanah. Jaga amanah-amanah Allah. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Karim, ya Allah. Mom. Amin. Nak tengok view-nya apa tu? View apa tu? Sini. Ajak saya turun jap. Nak tengok view pula ya. Nak tengok view pula. Tapi malam ni ramai lagi. InsyaAllah. InsyaAllah. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habib Anis. Wih. Tu. Ambil lah kat situ, pilih. Pilih lah. Pilih, dah pilih belum? Kakak tolong letak atas kaki dalam bilik kakak. Apa tu? Tuala tu? Nak yang besar tinggal selai. Yang besar dah habis. Tinggal yang tu itu berapa saya cakap? 15 kau berapa? 15. 5 boleh itu. Yang besar tak apa, bayar yang kecil ni dulu. 15 kan? Itu mengambil 15 kan? Kan? 15. Ni dia orang tengah. Insya-Allah. Ni apa menu? Tom yam. Ni bihun tom yam malam ni. Bihun tom yam ada. Idu lah ni. Nama macam air dia kan. Alhamdulillah. Adalah. Sambil mesyuarat. Pun ada. Kan? Main makan lah. Mai. Jal. Mari. Okey sahabat ya. Nanti kita jumpa lagi lah insya-Allah.
Nanti jumpa lagi besok. Besok ada kuliah subuh besok. Besok ada kuliah subuh. InsyaAllah lah. Harap-harap. Harap-harap. Amin, amin ya Rab. Mana apa? Wah. Turun. Tengok mak ambil apa? Mana apa? Ya. Inilah mak. Mari makan. Helmi Rahim. Besok kuliah subuh insya-Allah. Harap-harap saya tak pengsan. Kadang-kadang terbangun lambat. Lepas tu bangun lambat nak pergi tempat kuliah pula jauh. Mak mi goreng. Mak nak mi goreng jom kita lihat. Okey Abang Jah semua terima kasih, moderator semua kawan-kawan semua terima kasih banyak. InsyaAllah baik. InsyaAllah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.